Assalamualaikum semua pelajar Fakulti Sains Komputer dan Matematik bagi sesi Oktober 2020. Saya Puan Khairul-Liza binti Ahmad Saleh, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM Perak Kampus Tapah akan memberi sedikit taklimat berkaitan dengan fakulti. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar. Tahniah kepada semua pelajar baharu Fakulti Sains Komputer dan Matematik dan anda adalah antara yang terpilih untuk melanjutkan pengajian di Universiti Teknologi Mara. Jadi tahniah sekali lagi dan selamat menjadi warga Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM Cawangan Perak Kampus Tapah. Untuk makluman semua, FSKM mempunyai 1 program ijazah sarjana muda, 4 program diploma, 1,288 orang pelajar dan juga 71 orang pensyarah. Berikut adalah program-program yang ada di FSKM UiTM Cawangan Perak Kampus Tapah. FSKM terbahagi kepada 4 jabatan iaitu Jabatan Sains Komputer, Jabatan Sains Matematik, Jabatan Statistik dan juga Jabatan Sains Aktuari. Bagi Jabatan Sains Komputer, program-program yang ada adalah Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer atau CS230, Diploma Sains Komputer CS110, manakala pensyarah jabatan adalah seramai 24 orang pensyarah. Bagi Jabatan Sains Matematik, terdapat 1 program iaitu Diploma Sains Matematik atau CS143 dan dibantu oleh 24 orang pensyarah. Bagi Jabatan Statistik, juga ada 1 program iaitu Diploma Statistik CS111 dan Jabatan Statistik mempunyai 19 orang pensyarah. Dan yang keempat adalah Jabatan Sains Aktuari, juga mempunyai 1 program diploma iaitu Diploma Sains Aktuari dan pensyarah di bawah Jabatan Sains Aktuari adalah seramai 4 orang pensyarah. Berikut adalah carta organisasi Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM Cawangan Perak Kampus Tapah. Saya adalah Puan Khairul-Liza binti Ahmad Saleh iaitu Ketua Pusat Pengajian merangkap koordinator bagi program CS230 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer. Seterusnya kita ada Puan Masurah Muhammad. Jadi Puan Masurah Muhammad adalah koordinator program bagi program CS110. Seterusnya kita ada Puan Junaida binti Mat Said iaitu koordinator program bagi Diploma Sains Matematik CS143 dan Puan Nur Rashidah Paujah atau Ismail. Beliau adalah koordinator program bagi program Diploma Statistik atau CS111 dan yang keempat kita ada koordinator program bagi program CS112 iaitu Cik Nur Mariah Abdul Ghaffar. Jadi diminta para pelajar semua untuk mengenali koordinator-koordinator program masing-masing ya. Sekiranya ada apa-apa masalah berkaitan dengan akademik atau hal-hal lain, boleh hubungi koordinator program masing-masing. Pelajar juga akan diberi 1 taklimat oleh koordinator program masing-masing ya dan memperkenalkan tentang pelan pengajian setiap program. Seterusnya saya ingin menyatakan persatuan dalaman di dalam persatuan dalaman FSKM ada 5. Jadi kita ada 4 persatuan dalaman bagi pelajar diploma dan 1 persatuan dalaman bagi pelajar ijazah. Persatuan yang pertama adalah Persatuan Diploma Sains Komputer atau kita panggil dia DIS ya. Persatuan DIS. DIS ini adalah khas kepada pelajar-pelajar Diploma Sains Komputer. Seterusnya kita ada Persatuan Siswa-Siswi Sains Matematik ataupun PERSIK. Ya, ini adalah bagi persatuan dalaman bagi pelajar-pelajar Diploma Sains Matematik CS143. Seterusnya kita ada Persatuan Siswa-Siswi Statistik ataupun PERSISTA. Yang ini adalah dikhususkan untuk pelajar-pelajar CS111 iaitu Diploma Sains Diploma Statistik ya.
Persatuan dalaman yang keempat untuk program diploma adalah ASC atau Actuarial Science Club. Yang ini dihaskan kepada pelajar-pelajar CS 112 Diploma Sains Actuary. Dan terakhir kita mempunyai satu persatuan yang dipanggil BASCO atau Bachelor of Computer Science Society. Yang ini persatuan yang dikhususkan bagi pelajar-pelajar ijazah sarjana muda sains komputer. Jadi secara automatik setiap pelajar adalah ahli kepada persatuan dalaman yang saya nyatakan ini. Contohnya jika pelajar adalah pelajar di bawah program CS110, maka pelajar adalah secara automatik ahli kepada persatuan Diploma Sains Komputer ataupun persatuan DIS. Okay, sebelum saya mengakhiri taklimat saya, ini, saya ingin menyampaikan sedikit berkaitan dengan mod pengajaran dan pembelajaran bagi semester Oktober 2020. Seperti yang kita semua sedia maklum, kita sekarang berada di dalam situasi COVID-19 ataupun pandemik COVID-19. Jadi cara ataupun mod pengajaran dan pembelajaran perlu dibuat sedikit perubahan lah. Ya, jadi apa yang kita bakal guna pakai di semester Oktober 2020 adalah mod pengajaran dan pembelajaran yang dipanggil mod teradun ataupun blended learning. Jadi berdasarkan mod pengajaran teradun ini, kesemua pelajar perlu kembali ke kampus, ya. Dan mod pengajaran dan pembelajaran adalah secara teradun, iaitu kombinasi pertemuan bersemuka dan juga sesi open and distance learning ataupun ODL, ya. Jadi semua pelajar akan kembali, bukan hanya pelajar semester 1 yang akan berada di kampus, pelajar-pelajar semester 2, 3, 4, 5 dan ke atas juga akan kembali ke kampus. Seterusnya, peratusan mod teradun disebabkan setiap kod kursus akan mempunyai peratusan mod teradun sendiri. Setiap peratusan pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka serta ODL bergantung kepada kod kursus program masing-masing. Contohnya, akan ada kod-kod kursus yang di mana peratusan bersemukanya adalah 30%, manakala selebihnya 70% adalah pengajaran dan pembelajaran secara ODL, ya, Open and Distance Learning. Jadi apakah yang dikatakan dengan Open and Distance Learning ni? Dia bukan hanya tertakluk kepada penggunaan komputer atau online learning, ya. Dia boleh juga adalah pengajian jarak jauh contohnya. Dan juga penggunaan pelbagai medium-medium untuk menyampaikan sesi pengajaran dan pembelajaran. Bagi UiTM, platform utama bagi memuat naik bahan kursus adalah platform yang dikenali sebagai Island dan juga UFuture. Saya pasti setiap pelajar akan diberi taklimat berkaitan dengan Island dan juga UFuture, ya. Jadi pensyarah akan memuat naik bahan-bahan pengajaran di dalam UFuture dan pensyarah juga bakal pakai metod-metod pengajaran yang berbeza atau platform pengajaran dan pembelajaran ODL yang berbeza mengikut kesesuaian program masing-masing, ya, atau mengikut kesesuaian kod kursus masing-masing. Jadi sebagai pelajar, apa tanggungjawab yang perlu diikuti oleh setiap pelajar adalah pelajar perlu mematuhi SOP dan juga norma baharu di dalam proses PNP. Jadi setiap pelajar perlu peka dengan maklumat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Kita ada beberapa channel, ya, ataupun saluran untuk menyampaikan maklumat. Jadi pelajar hanya perlu peka dengan maklumat-maklumat terbaru berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, para pelajar juga perlu berhubung dengan penasihat akademik masing-masing
bagi mendapatkan khidmat nasihat berkaitan dengan hal ehwal akademik. Setiap pelajar yang mendaftar di UiTM akan di-assign atau akan diberi seorang penasihat akademik yang terdiri daripada kalangan pensyarah, ya. Jadi sekiranya para pelajar mempunyai apa-apa masalah berkaitan dengan hal akademik, pelajar boleh berjumpa dengan penasihat akademik masing-masing, ya. Jadi gunakan penasihat akademik masing-masing sebagai satu cara untuk mendapatkan maklumat tambahan berkaitan dengan pendaftaran kod kursus atau apa-apa masalah yang lain berkaitan dengan akademik. Seterusnya, sebagai seorang pelajar universiti atau seorang pelajar institusi pengajian tinggi, setiap pelajar perlu mengikuti semua sesi pengajaran dan pembelajaran yang ditetapkan oleh pensyarah, termasuk menghadiri setiap sesi kuliah, makmal dan juga tutorial, ya. Sekiranya sesuatu kod kursus itu terbahagi kepada dua mod pengajaran, iaitu face to face bersemuka dan juga secara ODL, para pelajar mesti hadir ke ke semua sesi pengajaran dan pembelajaran, tidak kira sama ada sesi secara bersemuka atau sesi secara open dan distance learning atau ODL, ya. Dan akhirnya pensyarah sentiasa ada, ya, untuk membantu pelajar. Jadi sekiranya para pelajar menghadapi masalah dalam menjalani pengajaran dan pembelajaran secara ODL atau apa-apa sahaja maklum balas yang mungkin pelajar mahu berikan kepada pensyarah, jangan segan, ya, untuk approach pensyarah masing-masing dan boleh sampaikan apa yang para pelajar ingin sampaikan kepada pensyarah masing-masing, ya. Jadi okey, sekali lagi saya nak mengucapkan tahniah, setinggi-tinggi tahniah, dan selamat datang ke Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Selamat menjadi warga universiti, ya, institusi pengajian tinggi, dan tahniah kerana telah terpilih untuk mengikuti salah satu daripada program di bawah Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Dan para pelajar boleh follow, ya, satu saluran Facebook UiTM, FSKM UiTM Perak. Jadi boleh search, boleh buat carian FSKM UiTM Perak Kampus Tapah Media Rasmi FB, ya. Satu lagi adalah YouTube channel yang baru saja diwujudkan bagi semester ini, khusus untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan fakulti, ya. Jadi YouTube channel ini ialah FSKM UiTM Tapah. Jadi boleh membuat carian di YouTube. Video ini juga akan diupload di YouTube bersama dengan video-video lain bagi setiap program yang ada di bawah Fakulti Sains Komputer dan Matematik Kampus Tapah. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya harap setiap pelajar dapat menghayati tugas ataupun tanggungjawab sebagai seorang pelajar, ya, tanamkan rasa ingin berjaya, ya, dan jalani proses pengajaran dan pembelajaran di kampus, ya, dengan baik. Jadi itu saja. Terima kasih dan all the best. Selamat maju jaya untuk semua.